Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada malam ini. Dikasihi barisan kepimpinan Imam Bilal, guru-guru asatizah, muslimin, muslimat, para pelancong yang singgah ke masjid. Jadi pada malam ini kita ada tajuk yang sangat menarik, iaitulah mengenai peperangan Uhud. Muslimin-muslimat, kalau kita nak cerita tentang kisah perang Rasulullah, dalam banyak-banyak kisah perang Rasulullah, kisah perang ni yang paling hebat. Perang ni berlaku dalam keadaan kedua-dua pasukan melakukan persiapan untuk menghadapi peperangan. Kerana ketika perang Uhud, perang Ahad, perang Badar berlangsung, perang Badar ni menyebabkan pemimpin-pemimpin Quraisy mati. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan ramai lagi mati. Setelah mereka kalah dalam perang Badar, Abu Sufyan mengatakan bahawa dia berjanji akan bertemu kembali dengan pasukan Islam pada tahun hadapan. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Jadi genapnya Ramadan yang akan datang, setahunlah yang mereka janjikan, dan berlangsunglah perang Uhud pada bulan Syawal. Setahun sebulanlah, yang mana perang ni berlaku dalam keadaan masing-masing melakukan persiapan untuk berdepan di medan perang. Jadi marilah kita tengok kisah perang ini, yang mana dalam banyak-banyak perang juga Rasulullah dalam peperangan yang lain beliau tidak luka parah, tapi dalam perang ni baginda mengalami luka yang parah. Jadi mari kita tengok bagaimana kisahnya. Perang ini meletus kerana terdapat sebahagian daripada pemimpin-pemimpin Quraisy yang tidak terbunuh dalam perang Badar telah bermesyuarat untuk melancarkan serangan menuntut bela atas kematian pejuang-pejuang mereka dalam perang Badar. Mesyuarat akhirnya bersetuju agar unta dagangan Abu Sufyan dan segala modal dijadikan sebagai wang perbelanjaan untuk menyediakan tentera yang kuat untuk menyerang Rasulullah. Orang Mekah, segala barang-barang dagang dia serahkan pada satu kumpulan untuk pergi berdagang luar daripada Mekah pergi ke Syam. Jadi ibarat kata barang-barang ni kita nak infak untuk berdepan dengan pasukan Muhammad. Masing-masing nekat membelanjakan harta yang ada untuk berdepan dengan pasukan Rasulullah yang nanti akan berlaku perang Uhud. Dan juga mereka menggunakan wanita-wanita sebagai pemberangsan untuk menahan golongan lelaki agar tidak lari daripada medan perang, dan bila orang Islam memaksa mereka berundur ke belakang. Orang Quraisy dia guna kaedah orang puang tukang wis semangat, katok gendang, dan kalau dia lari, dia akan caci maki orang-orang yang lari daripada medan perang. Ini tugas orang puang yang dilakukan oleh orang Quraisy. Dan jumlah mereka berjumlah seramai 3,000 orang. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, menarik. Macam mana maklumat
ketenteraan ini sampai kepada Rasulullah. Ini sebenarnya satu kaedah yang telah Rasulullah apply, iaitulah pasukan perisik. Rupa-rupanya ada seorang pakdara Rasulullah. Pakdara Rasulullah ni setelah beliau Islam ada tinggal 4 orang. Setelah dia menjadi utusan ada tinggal 4 orang. Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah dan Abbas. Abu Talib dia tak Islam tapi tolong Rasulullah. Abu Lahab dia tak Islam tapi benci Rasulullah, dia meninggal ketika selepas berlaku perang Badar. Adapun Hamzah dia Islam dan bantu Rasulullah, dia syahid dalam perang Uhud nanti. Adapun seorang lagi Abbas. Abbas ni dia masuk Islam tapi dia sembunyikan Islam dia. Rasulullah berhijrah, dia tak ikut Rasulullah berhijrah, dia duduk dekat Mekah. Jadi rupa-rupanya ada tugas penting. Dia jadi mata-mata. Dia menjadi orang yang sentiasa menyalurkan maklumat-maklumat kepada Rasulullah. Jadi maklumat tentang Quraisy sedang bersiap menyusun pasukan tentera nak menyerang Madinah, pakdara dia Abbas yang hantar surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bermesyuarat dengan sahabatnya, di mana baginda menawarkan kepada mereka sama ada keluar daripada Madinah dan bertemu di medan perang atau tinggal dalam Madinah menunggu kedatangan kaum Quraisy. Sekarang ni kita ada 2 pilihan. Pilihannya adalah, pertama, kita tubik daripada Madinah, kita berhadap dengan mereka ni luar daripada Madinah. Pilihan yang kedua, kita berkubu dalam Madinah. Tuan-tuan, yang kata tubik daripada Madinah ni, dia tak seperti Badar. Badar dengan Madinah jarak dia 150 km. Jauh juga tu 150. Ibarat kalau 150, kita sini nak pergi Pah Kemamang, boleh jamak kosong. Tetapi ini sekarang nak keluar ni, pergi ke Uhud. Uhud ni lebih kurang 5 km je. Kita duduk kat Masjid Nabawi, nampak Bukit Uhud. Lalu ramai yang beri pandangan bagaimana? Mengikut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cenderung untuk berkubu dalam Madinah. Rasulullah dia nak berkubu dalam Madinah, tapi mesyuarat. Mesyuarat ramai-ramai ni kan, Rasulullah dia tak boleh nak tegak pandangan dia, pakai ikut pandangan saya belaka, tidak. Tetapi mengikut pandangan orang tua, orang Islam wajar tinggal dalam Madinah. Dasar pendapat dengan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang-orang tua ni molek pandangan ni Rasulullah. Kita duduk bertahan dalam Madinah. Hak yang setuju, paling setuju, bapa munafik Abdullah bin Ubay. Comel pandangan tu. Dia nak duduk dalam Madinah. Namun ramai para sahabat menyuarakan pandangan supaya tentera Islam keluar daripada Madinah, khususnya mereka yang tidak berpeluang keluar dalam perang Badar dan mendapat kelebihannya. Kata mereka, wahai Rasulullah, bawalah kami berperang di luar, supaya jangan nanti orang Quraisy mengatakan bahawa kita pengecut dan lemah. Golongan yang berpendapat supaya keluar ini mendesak sangat-sangat. Akhirnya Rasulullah pun bersetuju dengan mereka. Lantas Rasulullah pun masuk ke dalam rumah, memakai baju besi dan mengambil senjatanya. Hak yang desak nak perang tubik luar kota Madinah ni, sahabat-sahabat hak muda, hak semangat. Kita tunjuk berani kita ya Rasulullah. Jangan tunjuk kita ni lemah, nak duduk dalam bangunan, nak berlindung dalam kubur. Kita pakai tubik. Dan bahkan kami rasa iri kepada orang-orang yang menyertai perang Badar.
Allah beri kelebihan pada orang-orang yang terlibat dalam Badar. Jadi mereka nak kelebihan ni, nak berjihad dengan Rasulullah. Bila baginda tengok ramai yang setuju nak tubik, termasuklah pak dara dia, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni gelar dia Asadullah, singa Allah, pahlawan orang-orang Islam. Menyebabkan Rasulullah mengambil keputusan yang majoriti, ramai-ramai, lebih banyak daripada orang yang nak bertahan dalam Madinah keluar daripada kota Madinah. Lalu Rasulullah ni dia masuk dalam rumah, maklumlah Masjid Nabawi ni, mesyuarat dalam Masjid Nabawi. Lepas tu sudah mesyuarat, masuk dalam rumah dia, pakai baju besi, ambil pedang. Tiba-tiba orang yang mendesak supaya Rasulullah berperang luar Madinah merasa bersalah, dan mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, biarlah di sini sahaja wahai Rasulullah, kami tidak lagi dengan pandangan kami yang dahulu. Sekiranya Rasulullah ingin pertahan dalam kota Madinah pun tidak mengapa. Lalu jawab Rasulullah, tidak seharusnya seorang Nabi yang telah memakai baju besi untuk keluar berperang menanggalkannya pula hinggalah selesai perang. Tegas Rasulullah. Dah pakai baju perang, barulah pula mari pujuk tiba-tiba, tak payahlah ya Rasulullah, mari kita pakat setuju pandangan Rasulullah, berkubur dalam Madinah. Tapi tuan-tuan, tegasnya Rasulullah, tak mungkin bahawa Nabi tidak boleh menanggalkan baju perang melainkan setelah selesai peperangan ini. Nampak tak tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dah dapat capai keputusan, dia nekat dengan keputusan yang sudah disepakati dalam mesyuarat. Lepas itu Rasulullah pun keluar daripada kota Madinah bersama dengan 1000 sahabatnya, bertepatan pada 7 Syawal selepas 32 bulan daripada hijrahnya ke kota Madinah. Makna kata lepas 3 tahun. Tuan-tuan, sebenarnya semasa berbaris depan Masjid Nabawi, berbaris pasukan tentera ni, Rasulullah dia suruh anak-anak, sebab anak-anak mari beratur juga. Bukan kata anak beranak hak usia 18, 17, tak. Anak-anak hak usia 12, 13, hak kecil-kecil ni, dia badi semangat, mari nak beratur duduk dalam barisan tentera. Budak darjah 6, budak tingkatan 1. Lalu Rasulullah pun, balik-balik anak-anak, balik-balik, awak jangan duduk sini. Antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit. Palarak Zaid bin Sabit ni ngajuk balik rumah dia, menangis depan pintu rumah. Abang, apa ni abang nangis ni? Rasulullah tak beri aku ikut pergi perang. Sampai macam tu anak-anak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya, bila baginda dah bergerak berkumpul dengan 1000 tentera dan bergerak menuju ke Uhud, apabila sampai di satu tempat antara Madinah dan Bukit Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama-sama dengan puaknya menyisih bersama 1/3 tentera, kebanyakan mereka daripada penyokong, dan kawan-kawannya berpatah balik sambil berkata, dianya derhaka, aku akan mentaati kedua ibu bapaku, sedangkan orangnya tidak ada akal pula. Kami tidak tahu kerana apa perlu kita membunuh diri sendiri. Hak ni perangai orang munafik. Tuan-tuan, begini kisahnya. 1000 tentera ni dah siap duduk depan Masjid Nabawi. Uhud ni dekat je, 5 ke 6 kilometer berjalan nak pergi ke Medan Uhud. Lalu belang-belang mereka bergerak, akhirnya dah sampai dekat kaki Uhud. Ibarat yang duduk atas kuda dongok kepala,
nampak musuh ada kat depan, terang-terang musuh dah ada kat depan. Masa ni lah Abdullah bin Ubay bin Salul ni jahat doa lalu. Dia pergi bisik kat seorang-seorang, bakpo kita cari masalah, bakpo kita cari mati. Dia buat gitu. Dia cakap seorang, dan orang-orang ni badi nyakit, badi jakit. Memang kita cari mati. Dia cakap dengan orang lain pula, ngebok dalam pasukan Islam. Nampak dok jahat perangai ni. Sepatutnya tuan-tuan, kalau memang dia tak mahu ikut ke medan perang daripada awal, dok payah nak beratur depan Masjid Nabawi. Tapi perangai ni sengaja nak melemahkan mental orang-orang Islam yang lain, nak lemahkan semangat. Dan memang tuan-tuan bayangkanlah, kita ni memanglah tak ada pengalaman perang, kecuali zaman Mak Kilau dulu dang juga berlawan. Ni dok dang dah belaka dah ni, hak Jepun zaman Jepun tahun 45 mungkin mati belaka dah ni. Kalau kita duduk medan perang ni, kita derama mula-mula. Lepas tu tengok saing kita sebelah balik rumah, tengok sebelah balik rumah, gua ada gamak. Kalau duduk kat padang bola, sebelah orang pemain pang kena pang merah, sudah dah lah, saing kita tinggal 10 orang je kita. Pak dia belah orang, seorang lagi kena kat merah, memang dok rok kita. Semangat jadi dok rok dah, lemah dah pasal awak-awak kita kurang. Begitulah orang-orang Islam sebenarnya. Dan bila begini berlaku, Abdullah bin Haram nama dia, Abdullah bin Haram pergi ikut mereka, merayu supaya jangan meninggalkan Rasulullah. Tetapi mereka tidak menghirau seruannya itu. Kemudian ketua mereka berkata, sekiranya kami tahu ini adalah peperangan, nescaya kami tidak akan ikut kamu. Inilah cakap-cakap orang pelawak, orang penakut. Nya baru kata, kalau aku tahu ni perang, aku dah ikut lama dah. Padahal memang perang pun jahat perangai. Duduk kat medan perang baru lari daripada medan perang. Bukan sikit, daripada 1,300 orang, hampir 1/3 mereka lari daripada medan perang. Allah teruk ni. Kalau ibarat sebelah orang, 3 orang kena kad merah. 3 orang kena kad merah ni, kalau main bola nak gok benar lah, nak lawan sebelah orang, sengit kat sayap kanan, sengit kat sayap kiri, gitu jadinya. Jadi muslimin muslimat, apabila demikian, Al-Bukhari radhiyallahu an meriwayatkan bahawa orang-orang Islam telah berbeza pandangan terhadap golongan yang lari daripada medan perang itu. Satu golongan mengatakan kita mesti memerangi mereka, yang lain pula mengatakan kita tinggalkan sahaja mereka itu. Jadi mereka anggap ni pengkhianat. Padahal orang Islam juga tu, tapi pengkhianat tu. Kata sebagian sahabat, orang ginilah patut kita perang mereka. Seorang kata, tak payahlah, biar. Tiba-tiba turun firman Allah. Jibril mari turunkan wahyu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudrillahu falan tajid lahu sabila." Maka mengapakah kamu menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, sekali-kali tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Allah beri jawapan kepada orang-orang Islam yang merasa sedap hati. Lalu ada sahabat yang datang beri cadangan kepada Rasulullah supaya meminta bantuan daripada Yahudi, kerana Yahudi telah berjanji untuk tolong menolong bersama dengan orang Islam. Jawab Rasulullah, tuan-tuan, masa ni digambarkan Rasulullah jawab cadangan sahabat ni, mata dia bulat, tanda baginda Rasulullah
marah pada sahabat ni. Kata Rasulullah macam ni, jangan kita pohon pertolongan daripada ahli syirik untuk menghadapi orang-orang syirik. Begitu. Marah Rasulullah dengar cadangan ni. Lalu Rasulullah pun menyusun barisan tentera bersama sahabat yang berjumlah tidak lebih daripada 700 orang untuk berjuang di satu tempat di celah Bukit Uhud. Disusunkan barisan tentera muslimin membelakangi bukit menghadapi kota Madinah. Ditempatkan 50 orang pemanah di atas bukit di belakang bait tentera Islam. Dilantik Abdullah bin Jabir sebagai ketua pasukan pemanah dan dipesankan pada mereka, berjuanglah kamu dalam barisan kamu, pertahankanlah belakang kami daripada serangan. Jika kamu dapati kami menang, jangan kamu turun menyertai kami. Begitu juga kalau kamu dapati kami diserang, jangan datang turun menolong kami. Nak gambarkan peta dia ni, kejap. Kalau ni Bukit Uhud tuan-tuan, kalau ni Bukit Uhud, Bukit Uhud ada belakang tentera Islam. Madinah kat mana? Madinah depan ni. Madinah depan ni. Uhud ni luas panjang. Uhud ni 7 km. Panjang dia macam banjarang gitu, panjang. Tapi ada satu ruang tu, bukit ni, kaki bukit, pasukan Islam duduk depan ni, Madinah duduk sini. Jadi nanti akan jadi guana. Quraisy dia akan mari ngadak gini. Ngadak gini. Pasal apa tuan-tuan Rasulullah tu susung macam ni? Sebab tak tahu lagi ni, tentera Quraisy ni akan mari ke Madinah, akan bertemu dengan pasukan ni ke akan pergi serang kota Madinah. Macam tu. Sebab kalau menuju ke arah pasukan, mereka akan berdepan dengan pasukan. Tapi kalau mereka menuju ke arah kota Madinah, mereka akan bergegas menuju ke kota Madinah. Jadi dua pilihan macam tu. Mereka boleh bertindak dalam keadaan dua kaedah. Ini menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bijak dalam menyusun pasukan tentera dia. Dan pasukan Rasulullah yang berjumlah 700 orang ni dipecahkan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama 50 orang duduk atas bukit. Yang kata bukit ni, bukit kat mana? Bukit ni tuan-tuan, bukan atas Bukit Uhud ni. Bukit ni dia ada satu bukit lagi. Ada satu bukit lagi. You duduk sini. Duduk sini. Ya ke arah tepi ni sikit. Gitu. Tepi ni. Ni Uhud. Ini pasukan Islam. Bukit ini sekarang ni dipanggil Jabal Rumat sekarang, ataupun Bukit Pemanah. Siapa larat boleh nama Bukit Pemanah sebab Rasulullah 50 orang suruh duduk bukit ni. Dan bukit ni duk tinggi pun. Kalau banding bukit besar tu, tinggi lagi bukit besar. Orang dah pergi umrah, dia tahulah. Biasa orang pergi ziarah kat makam syuhada, ada yang pergi naik atas bukit. Duk tinggi mana? Mana kata kalau masjid ni saya ingat 2 kali menara masjid ni, boleh naik ke puncak dia. Tapi kita duk bayang juga bila duduk kat kaki bukit itu, jauhnya dia boleh panah pasukan musuh. Dengan bukit, dengan pasukan musuh Khalid Al-Walid nanti, memang tentera Islam masa tu boleh jadi dia menggunakan busur panah yang berkekuatan tinggi, yang boleh anak panah dia tu meluncur jauh ke sasaran musuh. Baik, pasukan lainnya tinggallah lagi 650. Pecah lagi 650 ni pecah. Ada yang jaga belakang. Belakang tu kat mana? Belakang ni duduk. Ni kan bukit panah tadi. Tak, bukit panah. Ada sebahagian baginda tempatkan kat ni, antara Uhud dengan bukit ni. Ada tentera Islam duduk kat tengah ni. Kat tengah-tengah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan lain. Ada pula barisan depan. Barisan depan ni pahlawan-pahlawan berani. Antaranya Abu Dujana, Umar Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, pak dara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Pecahlah kumpulan ni. Pasukan musuh duduk sini. Duduk sini. Ni Uhud, ni tentera Islam,
ni tentera Quraisy 3,000 orang. Dan bagaimana pula susunan tentera musuh? Lalu Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub meminta daripada Rasulullah untuk turut serta dalam perang Uhud, sedangkan umur mereka berdua baru berusia 15 tahun. Jadi ada kisah menarik. Tengah susu pagi-pagi ni, tubiklah 2 orang budak. Tak perasan. Rupa-rupanya daripada awal bertolak daripada Masjid Nabawi, Rasulullah suruh elok, budak-budak balik-balik, jangan ikut perang. Sampai medan perang betul-betul, ada 2 orang budak usia 15 tahun dua-duanya, Samurah bin Jundub dan Rafi' bin Khadij. Jadinya tuan-tuan, Rafi' bin Khadij ni, dia mari masa tu bila baginda perasan, rupa-rupanya dia nusuk belakang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Badan Abu Ubaidah sasa. Sepanjang berjalan tu dia elok, dia nusuk, takut kena halau. Nekat budak-budak ni nak ikut berjuang sama-sama Rasulullah. Tapi bila baginda kata, anak balik, dia mari pujuk Rasulullah. Ya Rasulullah. Rafi' mari pujuk, ya Rasulullah, aku ini handal, aku ni ada keahlian melontar lembing, memanah, aku ni ada keahlian, tolong izinkan aku. Dipujuk Rasulullah. Tunjuk awak pandai kat mana? Dia pun tunjuk, buat demonstrasi. Memang sungguh pandai. Baik, boleh. Tapi kawan dia seorang lagi, Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub ni badan dia almost sebaya, tapi nampak kecil sikit. Awak baliklah. Dok Rasulullah, aku ni sakmo gocoh dengan dia. Dia jadi berlawan 2 orang tu. Aku sakmo gocoh berlawan dengan dia, Gusti. Kalau aku berlawan dengan dia, ya Rasulullah, aku menang kerek kali. Tunjuk. Ya gomo dok sekarang 2 orang tu. Memang betul Samurah bin Jundub hebat, bergusti lawan kawan dia ni. Akhirnya dua-dua diizinkan pergi ke medan perang. Nanti kita akan bahaskan pengajaran tentang kisah 2 orang budak-budak ni yang begitu bersemangat bersama dengan pasukan Islam. Lepas tu Rasulullah pun mengangkat pedangnya lalu berkata, siapakah yang mampu memegang pedang ini dengan selayaknya? Sekarang ni duduk di depan pasukan Islam, baginda Rasul tanya, siapa yang nak tunaikan hak pada pedang ini? Maklumlah tuan-tuan, pedang Nabi. Berebut-rebutlah orang mari ni nak pergi ambil pedang ni. Umar Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ni pahlawan-pahlawan Islam. Mari serbu ni. Tiba-tiba yang mari juga seorang sahabat yang jarang kita dengar nama dia, Abu Dujana. Abu Dujana pun angkat tangan, aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menyerahkan pedang itu kepadanya. Bila saya tengok Abu Dujana, ambil, beri kepada Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana membawa keluar kain sutera berwarna merah, dililitkan di kepalanya, lalu berjalan di tengah-tengah saf pasukan Islam dengan lagak sombongnya. Lalu baginda bersabda, ini adalah lagak perjalanan orang yang dibenci oleh Allah, kecuali di tempat seumpama ini. Jadi gini tuan-tuan, lepas Abu Dujana ambil pedang Rasulullah ni, dia letak dekat badan dia, tiba-tiba dia ambil kain warna merah, dia lilit kat kepala dia. Nampak tak? Cerita ni macam ala-ala cerita Rambo lah. Ingat tak Rambo? Bila tinggal seorang diri tu, ni nak nembak, nak berlawan dengan pasukan Vietnam ni, pak, dia waktu ambil kain merah, ikat kepala, nak royak ni, nekat nak pergi mati ni, nak pergi jual suruh-suruh. Dia bagi mengkang Abu Dujana, dililit kain merah. Orang-orang pun badi royak ke dia, nah, Abu Dujana sudah mengenakan kain kematian dia. Orang cakap gitu ke dia.
menandakan Abu Dujanah sangat-sangat nekat menuju ke medan perang. Lepas itu baginda pun menyerahkan bendera kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Adapun yang mengelapai sayap kanan Quraisy ialah Khalid Al-Walid, manakala sayap kiri pula adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Tentera Quraisy dia susun 3 ketumbukan. Abu Sufyan pasukan yang paling tengah. Pasukan belah kanan gini. Tadi kan gini posisi dia. Ni Uhud, ni tentera Islam, sini Bukit Romat 50 orang tu, Quraisy duduk depan ni. Quraisy dia pecah 3. Abu Sufyan, belah kanan Khalid Al-Walid, belah kiri Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Dua-dua ni kaki, Ikrimah, Abu Sufyan, Khalid Al-Walid, semuanya akan masuk Islam. Tapi masa ni menjadi musuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertempuran pun berlangsung. Pertembungan semakin sengit. Orang Islam menunjukkan kemarahan mereka yang mengagumkan. Pahlawan-pahlawan ulung di hadapan tentera Islam ialah Abu Dujanah, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab bin Umair terbunuh di hadapan Rasulullah, lalu disambar benderanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kisahnya tengah berperang ni tuan-tuan, tiba-tiba datang seorang panglima Quraisy, nama dia Ibnu Qami'ah, Abdullah bin Qami'ah. Abdullah bin Qami'ah ini dia merupakan salah seorang panglima tentera Quraisy. Jadi dia ni mencari kedudukan posisi Rasulullah, nak pergi bunuh Rasulullah. Kan? Tengah-tengah medan perang ini berkecamuk. Apa yang berlaku muslimin muslimat? Abu Dujanah, bukan, Ibnu Qami'ah, bila dia meluru ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang muslimat nama dia Nusaybah bin Ka'ab, ataupun dia dapat gelaran Ummu Ammarah. Tengah-tengah perang berkecamuk ni, Ummu Ammarah dia tukang tuang air. Orang-orang hok dahaga, dia bagi tuang minum, dia bagi tuang minum. Tapi hari tu dia tengok Ibnu Qami'ah ni memacu kudanya menuju ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letak pikulang air ni, dia pun ambil pedang hok jatuh, pak dia pergi cabar. Muslimat ni tuan-tuan, orang pembawa air je, dia pergi cabar Ibnu Qami'ah, berpedang, akhirnya kena tetok ke dekat tekuk, pah, luka parah. Tapi dia tak mati dalam perang ni. Tapi Mus'ab yang tadi pemegang panji tentera Islam melihat seorang wanita berjuang melawan Ibnu Qami'ah yang sedang duduk berdiri atas kuda. Tak, duduk atas kuda. Orang duduk atas kuda ni maklumlah, orang duduk tinggi ada kelebihan. Mus'ab pula nampak, lalu dia pun pergi bantu Ummu Ammarah lawan tentera Quraisy ni. Tak apa, bayangkan, sebelah pegang panji, sebelah pegang pedang. Jadi payah sikit sebenarnya nak berlawan. Tapi lawan, Ibnu Qami'ah akhirnya berjaya menetapkan Mus'ab bin Umair syahid dalam medan perang ni. Muslimin-muslimat, pasal apa Rasulullah serahkan bendera kepada Mus'ab bin Umair? Siapa Mus'ab ni? Mus'ab ni tuan-tuan, ada kisah menarik. Dia sebenarnya anak jutawan Mekah, orang yang paling kaya dekat kota Mekah. Kalau Mus'ab, dia jalan kat pasar-pasar, kat orang ramah, sedapnya bau minyak wangi. Orang pun kata, inilah bau minyak wangi keluarga Mus'ab, menandakan keluarga dia special, ada bau minyak wangi ni, sedap. Dan bila dia masuk Islam, dia tinggalkan segala kemewahan dia. Dan bila mana baginda Rasulullah melakukan bai'ah dengan orang-orang daripada Madinah sebelum hijrah, sebelum baginda hijrah, bai'ah, lalu baginda hantar seorang pendakwah.
Sebelum baginda hijrah, ada seorang pendakwah dihantar pergi ngajar dekat Madinah, iaitulah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab orang pertama pergi berdakwah luar kota Mekah. Dan bila Mus'ab pergi berdakwah, ada satu kisah menarik. Tengah-tengah dia duduk dalam tengah padang ni, tengah berdakwah. Masa ni ada seorang pemimpin Aus, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dia tak Islam lagi masa ni. Lalu dia ni dah banyak hari dah Mus'ab duk berdakwah dalam kota Madinah. Dia bagi sakit hati, dia royak kat kawan dia, hari ni dah kira lah, aku nekat sungguh hari ni, aku nak gincok orang ni. Dia bukan lembing, aku nak pergi tikar dia, aku benci tengok dia duduk dalam Madinah ni. Sa'ad bin Mu'az kata, kawan dia pun kata molek lah. Belang-belang Mus'ab tengah duduk tu tuan-tuan, dia dengan marah pegang tombak dia, berlari, nak sampai dekat dah ke arah Mus'ab ni, nak gincok dah ni. Mus'ab paling ke arah dia, saudara, marilah duduk sekejap, marilah dengar apa saya nak royak ni. Macam tu Mus'ab. Kalau kita tuan-tuan nampak orang pegang parang, lari kita, tak berani kita. Mungkin orang gila ni mau larilah kita, tak berani. Tapi ni Mus'ab, ketenangan yang dia miliki masa tu menghadapi Sa'ad bin Mu'az ketika dia berdakwah di kota Madinah. Maka wajarlah baginda serahkan panji kepada Mus'ab bin Umair. Dan bila dia syahid tuan-tuan, setelah selesai perang ni, habis dah perang ni, lalu ya Rasulullah, kami jumpa jenazah Mus'ab. Baginda pun pergi tengok. Allah, tengok jenazah Mus'ab, pasal nak kafankan dia. Bila nak kafankan, jubah dia sekak, tutup kaki nampak kepala, tutup kepala nampak kaki. Lalu kata Rasulullah, ni lah dia orangnya. Dulu hidup dalam segala mewah dia ada, tapi mati dia dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan tak ada benda satu, miskin dia. Tapi dulu kaya, tapi Islam habis tak ada apa harta. Kata Rasulullah, ambil ranting-ranting kayu, tutup bahagian kaki. Lepas tu kain kafan dia, jubah dia tu, kita tutup bahagian kepala. Inilah dia Mus'ab bin Umair. Lalu perang tengah berlangsung lagi ni. Dan tengah perang ini berlangsung, tiba-tiba ada seorang pelontar lembing mengintai-ngintai ingin membunuh Sayyidina Hamzah. Siapa dia tuan-tuan? Ingat tak lagi kisah pembunuh Sayyidina Hamzah? Dia adalah Wahsy. Wahsy ni pembunuh upahan. Dia tak terlibat pun dalam perang ni. Misi dia dapat satu tugas, majikan dia beri tawaran kepada dia, awak nak hadiah kemerdekaan tau. Nak lah hadiah jadi merdeka daripada status seorang hamba. Apa tugas aku? Tugasmu bunuh Hamzah. Hadiah dia merdeka. Jadi Wahsy ni tuan-tuan, dalam perang ni duk pegang tombak je, duk ita mana Hamzah. Hamzah pula dalam perang ni, Hamzah ni dok nusuk sikit. Hamzah ni dia pakai topi, tapi topi dia ada bulu. Ada bulu burung. Nak suruh orang Syam dia duduk kat mana. Ni berani Hamzah bin Abdul Muttalib nak royak. Amaya nak campur aku bagi. Begitulah ibaratnya. Dalam keadaan begini tuan-tuan, Wahsy dia uting tengok Hamzah tengah berlawan dengan orang, pang dia lepas. Dan riwayatnya bagaimana? Tombak tu tertusuk kat bahagian depan, dia tembus ke belakang, menyebabkan Hamzah jongkak jalan gitu dengan tombak tumbuh ni. Akhirnya dia pun rebah. Dan Wahsy ditarik balik tombak. Kemudian hak tu lah dia pergi tunjuk kepada Hindun binti Utbah. Hindun ni siapa?
isteri kepada Abu Sufyan, yang nanti bila perang tu berlangsung, Rasulullah berundur, Hindun pergi cincang jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sekejap lagi. Lalu dalam keadaan perang yang sedang berlangsung, tiba-tiba adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Utbah bin Abi Waqqas. Kau tak pernah tahu, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia masuk Islam dan dia menjadi pemanah yang handal. Adik dia pula pemanah yang handal juga, tapi duduk dalam penyokong orang-orang Quraisy kafir. Yang jaga posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 9 orang. Kan? Ada 9 orang. Tengah-tengah duduk jaga Rasulullah ni. Adik dia nama Utbah melepaskan anak panah. Mus'ab tengok adik dia ni, memang dia tahu adik dia juga pandai memanah sama macam dia. Memang betul anak panah meluru ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pang! Kena topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Mus'ab, marah Sa'ad, siapa yang boleh cari adik aku, pergi bunuh adik aku, dia kata. Macam tu. Menyebabkan sahabat yang lain pergi cari Utbah. Lalu akhirnya membunuh adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian apa yang berlaku? Pasukan Islam walaupun Hamzah dah jatuh, mereka terus bertahan. Walau bagaimanapun tentera Quraisy mengasak kiri dan kanan, Abu Sufyan pula duk tunggu signal daripada sayap kanan dia, Khalid Al-Walid. Tujuannya Khalid Al-Walid ini, tuan-tuan, ini Jabal Rumat tadi yang dijaga oleh 50 orang. Khalid Al-Walid dia akan tunggang pasukan berkuda dia pusing jauh bukit ni dan mari tembus ke belakang. Abu Sufyan dok tunggu, mana Khalid Al-Walid, dok mari-mari nanti le arah belakang. Rupanya Khalid Al-Walid belang, dia dok pusing bukit ni, anak panah mari serang, pum, dok lepas. Khalid Al-Walid pergi terjah lagi kali kedua, mari lagi pasukan pemanah 50 orang ni, dok lepas. Kali ketiga dok lepas-lepas. Menyebabkan Abu Sufyan dan Ikrimah bin Abi Jahal yang mengasak bahagian depan ni, bila tak ada bantuan daripada pasukan berkuda, menyebabkan dia pun akhirnya buat keputusan berundur. Bila berundur inilah, tuan-tuan, Khalid Al-Walid yang tadi tak dapat lepas, dan pasukan Islam dah nampak pasukan musuh berundur daripada medan perang. Akhirnya masa itulah berebut-rebut pergi tengok keadaan musuh. Apakah yang ditinggalkan oleh pasukan musuh? Adakah senjata yang ditinggalkan? Diambil. Adakah ada harta beli yang ditinggalkan? Diambil, dipungut. Orang hok duduk atas bukit ni, Allah lah, banyaknya rampasan perang. Jadi masa ni kepemimpinnya Abdullah bin Jabir. Yang 50 orang ni duk goyak pada ketua Abdullah bin Jabir. Musuh dah lari, marilah kita pakat turun, kata mereka. Kata Abdullah bin Jabir, baginda pesan kat kita, menang ke kalah ke, jangan tinggal posisi bukit ni. Nampak dak musuh ni pakat lari belakang dah, bolehlah kita pakat turun. Akhirnya daripada 50 orang, 40 orang turun ke bawah, tinggal 10 orang. Masa ni rupa-rupanya Khalid Al-Walid dia duk tunggu kedudukan musuh Islam, guana keadaan Islam, guana masa tu. Khalid Al-Walid tengok pasukan Islam dah longgar duduk atas bukit ni. Barulah masa tu Khalid Al-Walid dia memimpin 400 ekor kuda, minta pasukan dia meluru dengan laju. Mula-mula dia pergi panjat bukit ni, naik atas bukit, moga tinggal 10 orang. Menyebabkan 10 orang ni gugur syahid, kalah. Dan bila duduk atas bukit ni, tuan-tuan, dia pun berteriaklah, hei, mari kita serang bala. Abu Sufyan dah lari daripada medan perang tadi, nampak Khalid Al-Walid, barulah mereka berundur patah balik untuk menyerang pasukan Islam. Masa inilah bila Abu Sufyan serang bahagian depan, Khalid Al-Walid pula turun daripada bukit ni, mengelilingi bukit ni dan turun ke belakang. Masa inilah pasukan Islam terkepit di tengah-tengah, kepit macam tu, menyebabkan Khalid Al-Walid
berjaya meruntuhkan benteng pertahanan barisan belakang. Tadi kan ada barisan belakang, runtuh, jadi cambar habis. Hamzah pun dah syahid, ramai pasukan Islam dah syahid, menyebabkan pasukan Islam jadi cambar. Jadi tak nampak dah mana barisan kita nak jaga. Hak belakang mari serang, hak depan mari serang. Masihlah pasukan Islam dalam keadaan seolah-olah dah tak dapat komando daripada perang. Arahan-arahan tak sampai dah, sebab pasukan Islam yang sedang berpecah ni. Dan saat itulah genting dok gentingnya tuan-tuan, menyebabkan tadi Ibnu Qami'ah yang membunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang terbunuh disangkanya oleh Ibnu Qami'ah. Dia berteriak, "Hei, aku dah berjaya membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad." Dia kata, "Aku dah berjaya membunuh Muhammad." Dia ingatkan Mus'ab adalah Rasulullah. Oh, masa ni tuan-tuan, tengah-tengah perang berkecamuk, nyinya kata pula, berteriak pula, Rasulullah dah mati. Ini ujian besar ni. Tentera Islam ada yang menggeletar tangan dia. Kejut, Rasulullah dah mati. Ada yang sebagainya berunduh, lari balik ke Madinah. Dan saat inilah genting. Tengah-tengah genting ni, seorang sahabat diriwayatkan bernama Anas bin Nadar. Anas bin Nadar dengar orang-orang berteriak bahawa Rasulullah dah mati. Lalu Anas bin Nadar ini tuan-tuan, kisah dia diriwayatkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Kebetulan masa tu dia tengah duduk berehat, lalu dia pun bengkah bangun. Sa'ad bin Mu'az tanya pada dia, "Hei Anas, ke mana kamu sedang pergi?" Masa tu Anas dah bangun ni, dia pun berlari menuju ke arah musuh. Kata Anas bin Nadar, "Sesungguhnya aku telah menghidu harumnya bauan syurga di kaki bukit Uhud sana." Turunlah firman Allah bersaksikan kepada Anas bin Nadar, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, wa minhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila." Ada di kalangan orang-orang lelaki Islam yang dulunya mereka bersumpah, mereka berjanji. Pasal Anas ni tuan-tuan, rupa-rupanya bila baginda hijrah, dia tak hijrah. Lalu dia bersumpah, "Kalau nanti aku berhijrah ke kota Madinah dan aku menyertai peperangan bersama-sama dengan Rasulullah, pasti aku akan ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan kata firman Allah, memang benar apa yang dia janjikan. Sebahagiannya kami tunaikan apa yang mereka dambakan, dan sebahagiannya menanti-nanti, yang tazir, menunggu giliran untuk dapat kelebihan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tengah-tengah berkecamuk ni juga baru kemudian Ibnu Qami'ah perasan yang dia bunuh bukanlah Rasulullah. Dia pun cari Rasulullah, nampak Rasulullah. Awalnya Rasulullah dipagar oleh 9 orang. 9 orang ni 7 orangnya daripada Ansar, 2 orangnya daripada Muhajirin. Muhajirinnya adalah Anas, iaitulah Talha bin Ubaidillah, dan seorang laginya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibnu Qami'ah dan tentera musuh yang lain memang tuju ke arah posisi ini, seorang demi seorang yang menjaga Rasulullah tumbang. Dan akhirnya Ibnu Qami'ah berjaya tembuh pertahanan, dan dia pun pergi menerpa ke arah Rasulullah. Dia lebahkan pedang dia tuan-tuan, kena badan Rasulullah. Dan baginda masa ni memakai 2 lapis baju besi, belang-belang 2 lapis, sakitnya lebih 30 hari. Libasan pedang yang berikutnya kena topi besi Rasulullah, pecah topi besi, menyebabkan ada manet besi tersumbat, tersangkut dekat pipi gerhang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa jadi bila baginda kena serangan yang begini? Baginda rebah. Dan bila rebah muslimin muslimat, para sahabat radhiyallahu an pun berdatanganlah menyelamatkan baginda Rasulullah. Ada yang datang antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, melihat Rasulullah yang jatuh, lalu dia ambil Rasulullah duduk atas ribaan dia. Mari sahabat yang lain, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah tengok keadaan Rasulullah yang luka parah, lalu dia pun nampak manet besi ni, dia pun gigit dengan gigi dia. Dia cabut manet besi.
Dia pun gigit lagi yang kedua, tercabutlah 2 manik besi, tetapi menyebabkan darah pun melelehlah di pipi baginda Rasulullah. Ibarat orang cabut gigi, macam itulah lebih kurang. Bila meleleh ni lah tuan-tuan darah Rasulullah, mari sahabat yang lain bernama Malik Ibnu Sinan. Malik Ibnu Sinan pun mari. Bila tengok darah meleleh ni, tiba-tiba dia jilat pipi Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Malik, muntahkan." Tiba-tiba dia telan darah Rasulullah. Sabda Rasulullah, "Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haram baginya disentuh azab api neraka." Malik Ibn Sinan dapat kelebihan ni. Dan apabila perang yang sedemikian rupa berlangsung, muslimin muslimat, menyebabkan pasukan Islam terpaksa mengambil keputusan membuat benteng di sekeliling Rasulullah. Yang tadi Talhah bin Ubaidillah, yang daripada awal bersama-sama dengan Rasulullah, dia ni dah diriwayatkan badan dia libasan, tusukan lebih 70 melekat di badan dia. Dan dia masa tu tuan-tuan dah tak ada kudrat, lemah badan dia. Dia jatuh sebenarnya, rebah, tak ada kekuatan dah. Tapi melihat keadaan Rasulullah yang tumbang, dia bengkah bangun. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia ambil pedang dia, dia pacak di depan dia, dia tahan dengan badan dia macam ni. Supaya apa? Datanglah apa jua serangan musuh, biarlah serangan musuh kena pada badan dia, asalkan tidak kena pada baginda Rasulullah. Dan begitu juga datanglah Abu Dujanah. Abu Dujanah, kalau tadi Talhah badan dia menghadap musuh, nampaklah pergerakan musuh, tetapi Abu Dujanah dia mari benteng Rasulullah, badan dia menghadap Rasulullah, belakangnya menghadap musuh. Biarlah kena serangan pada badan dia, asalkan tidak kena pada baginda Rasulullah. Abu Dujanah lebih-lebih lagi nekat, tadah badan dia, asalkan tidak kena pada baginda Rasulullah. Dan berdatanganlah sahabat-sahabat yang lain mengelilingi Rasulullah. Apa jadi tuan-tuan, kalau ni tadi Bukit Uhud kan, di sini di tengah-tengah medan perang ni, lalu mereka membuat lingkaran. Lingkaran ni tuan-tuan dia buat macam ni, sambil-sambil mengelilingi Rasulullah macam ni, dikeliling-keliling, dia pun esok, menyebabkan dekat dengan Bukit Uhud, dia pun panjat Bukit Uhud macam tu, panjat naik atas, menyebabkan pasukan musuh duduk di depan ni belakang. Kalau tadi kepung depan dan belakang, sekarang duduk atas Bukit Uhud. Pasukan musuh, Abu Sufyan duduk belah depan. Dan masa inilah tuan-tuan, yang cedera yang dekat bawah tu, lebih 70 orang sahabat dicincang oleh orang-orang Quraisy. Yang paling sadis sekali adalah jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitulah Hindun binti Utbah. Bila dia jumpa mayat Hamzah, dia pergi belah dada Hamzah, lalu dia keluarkan isi dalam badan Hamzah. Lebih sadis lagi, dia potong hidung, dia potong telinga, dia pun letak dekat tali anting-anting telinga dan hidung Hamzah, dijadikan anting-anting dekat kaki dia. Oh, jahatnya Hindun binti Utbah. Tapi sejahat-jahat dia nanti, dia juga salah seorang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah ketika berlakunya pembukaan kota Mekah. Muslimin muslimat, kalau kira panjang lagi kita nak kisahkan ni, memandangkan waktu dah berlalu masuk waktu Isya'. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan sambung sikit lagi kisah peperangan Uhud, dan kita akan masuk mengenai pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah peperangan Uhud. Yang baik datang daripada Allah, lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha